أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi raikan kepada seluruh jawatan kuasa penggerak kuliah muslimat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesihatan, kekuatan, kudrat untuk terus mengimarahkan majlis-majlis ilmu kita seperti ini, insya-Allah. Muslimat, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dapat bertemu semula untuk kesekian kalinya di dalam siri-siri kuliah duha bulanan kita yang asal ikutkan jadual pada minggu lepas, tapi disebabkan cuti yang panjang, saya pun bercuti juga balik ke Kelantan. Sebab masa yang ada itulah masanya, dan dianjurkan pada minggu ini, insya-Allah. Bulan hadapan insya-Allah ada seperti biasa. Cemas bulan depan tak ada pula lagi. Bulan depan kalau ikutkan pun ada program di Hulu Langat dengan pelajar Sekolah Putrajaya, ya, program untuk akhir punya sebelum UPKK. Tapi tak apa, boleh adjust kita pergi sini dulu, lepas tu terus pergi ke Hulu Langat. Baik, alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung pengajian berkitab kita, iaitu kitab Dosa-Dosa Besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam perbincangan yang lepas kita dah selesai bab tajuk dosa besar yang ketujuh berkaitan dengan riba. Itu pertemuan yang lepas. Jadi kita dah jelaskan bagaimana jenis-jenis riba yang ada dan bagaimanakah kaedah-kaedahnya. Dan pada pagi ini kita sambung pada bab dosa besar yang ke-8 muka surat 43, iaitu dosa memakan harta anak yatim secara zalim ataupun secara aniaya. Kalau ikutkan dalam buku ni, yang semua masing-masing ada rujukan, dua helai je, 43, 44, lepas tu habis. Kan? Itu sebab tu dia buku yang ni dia ringkasan. Dia ringkasan sebenarnya, dan tak apa, kita akan bincang juga daripada melalui rujukan yang lain dalam tajuk yang sama. Okey, baik. Memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, yang mana Allah menyebutkan, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini ayat dalil ataupun penguat
terhadap orang-orang yang memakan, iaitu yakuluna amwalal yatama zulman. Dia makan harta anak yatim secara zalim. Maknanya ada jugakah perbincangan memakan harta anak yatim secara baik? Dia ada, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi istilah makan harta anak yatim tak sedap. Tak sedaplah kalau secara baik tu. Cuma keadaan yang diizinkan di dalam agama untuk mengambil ataupun menggunakan sebahagian daripada harta anak yatim tersebut secara baik. Tetapi dalam Quran, dalam dalil ayat ni, Allah sebut dia makan secara zalim, secara teraniaya. Apa dia makan harta anak yatim secara zalim atau teraniaya? Tanpa meminta izin, makan secara haram, kan? Contoh, sumbangan anak yatim, dapat duit tu digunakan untuk dia tanpa memohon izin daripada pihak pengurusan yang sepatutnya, ataupun dia tak ada kaitan kena-mengena pun. Dia hanyalah sekadar orang yang mengutip ataupun mengumpulkan duit harta anak yatim tersebut, lalu tanpa ada keizinan, tanpa ada kebenaran daripada pihak pengurusan, terus diambil untuk digunakan pada diri dia. Ini yang disebut sebagai amwalul yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim dan teraniaya. Nanti kita akan lihat macam manakah bentuk kategori-kategori yang dibolehkan. Baik, yang seterusnya, saya menggunakan rujukan yang lain. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita supaya menjaga harta anak yatim yang diserahkan ke dalam tangan kita untuk disimpan dengan baik, sehinggalah anak itu mencapai usia dewasa dan dapat mengelolakan hartanya sendiri, iaitu sebagai amanah Allah yang tentu sekali akan diberikan pahala yang besar. Di samping itu, dia juga mengancam orang yang mensia-siakannya, menipu atau memakannya dengan sewenang-wenangnya dengan siksaan yang berat, yang mana kerana itu termasuk sebagai satu kiraan dosa yang besar. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua pada muka surat 43, ayat yang panjang, satu huruf, ayat 156, yang mana Allah berfirman pada surah Al-An'am, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Yang bermaksud, janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia balik serta layak mengurus hartanya sendiri, dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seseorang itu dengan kewajipan melainkan sekadar kemampuannya. Apabila kamu mengatakan sesuatu, yakni semasa membuat apa-apa keterangan, hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu, dan hendaklah kamu sempurnakan perjanjian, yakni perintah-perintah Allah. Hal yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhinya. Baik, dalam ayat itu kalau kita boleh highlightkan, garis ataupun highlight dengan warna ataupun bulatkan ke, ada beberapa perkara dalam satu ayat yang panjang, suruhan daripada Allah, larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, poinnya adalah wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Yang pertama, jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Itu perkara yang pertama. Larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah larangan yang soreh, larangan yang jelas, tidak ada kiasan, iaitu tak boleh hampir, jangan kata ambil, hampir kepada harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Kenapa para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Quran
antara ayat yang Allah sebutkan dimula dengan wala taqrabu, iaitu menghampiri. Perkataan-perkataan menghampiri ini adalah orang kata al-wiqayatu khairu minal ilaj, iaitu kaedah untuk mencegah sebelum daripada merawat. Kan contoh selain ayat ni, ayat apa kalau kita perasan dan kita ingat yang dimula wala taqrabu berkaitan dengan zina. Itu dia, wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampir kepada harta anak yatim. Jangan kamu hampir kepada zina. Sebab apa? Bahayanya bila ayat-ayat yang Allah sebutkan jangan menghampiri, dia boleh terjebak kepada sesuatu yang menarik hati para jemaah sekalian. Contoh zina, para jemaah dirahmati Allah. Sifat dosa yang pernah kita bincang sebelum daripada ni. Benda yang berdosa memang Allah jadikan dia rasa seronok, para jemaah dirahmati Allah. Perkara yang taat dia jadi bukan tak seronok, payah nak dapat rasa keseronokan benda-benda yang taat. Tapi perkara yang maksiat, perkara yang berdosa dia rasa seronok. Kalaulah kata andai boleh diberi pilihan, dibenarkan untuk free hair ataupun bertudung, seronok orang tu free hair, para jemaah sekalian. Kan? Sebab apa? Inilah kita menghargai nikmat Allah, kita menunjukkan rambut kita. Kan? Orang bersalah guna gitu, para jemaah sekalian. Sebab apa? Dia kata kita syukur hargai nikmat Allah. Buat apa nak simpan rambut kita? Itu dia meletakkan pada tempat yang salah. Dalil ataupun menggunakan hujah tersebut pada tempat yang salah. Baik, itu perkara yang maksiat, perkara yang berdosa. Sama macam kalau wala taqrabu malal yatim, jangan hampir kepada harta anak yatim. Sebab apa? Dia akan boleh memberi padah yang besar. Kalau dah menghampiri, lebih-lebih lagi sifatnya adalah harta, sifatnya adalah duit, para jemaah sekalian. Bila duit ni, siapa pun para jemaah dirahmati Allah, Allah uji kadang tergugat hati, para jemaah sekalian. Tergugat hati bila dengan duit. Adalah pernah sebelum daripada ni, satu tempat tu ingat lagi sampai sekarang. Sebab benda tu jadi pengajaran dan cabaran. Ada satu tempat sebelum ni ceramah, tak ingat pasal apa, beberapa tahun yang lepas. Dia kata, Ustaz, apa nama ni, ceramah ni ceramah perdana lah. Tak ingat berkaitan dengan apa. Hijrah rasa-rasanya kalau tak silap. Hijrah kita nak kaitkanlah dengan kehidupan Nabi, dengan perjuangan Nabi dan sebagainya, supaya ada feel, para jemaah dirahmati Allah. Dia kata, Ustaz, ceramah ni perdana, Ustaz boleh ceramah, tapi Ustaz jangan sentuh sebut berkaitan dengan soal jihad perjuangan Nabi. Bab jihad perjuangan Nabi jangan masuk part tu. Kan? Kita pun jadi pelik. Kenapa tak boleh sebut bab jihad perjuangan Nabi? Dia kata benda tu sensitif sikit, Ustaz. Kan? Kita katalah apa yang sensitif, kita sebut jihad perjuangan Nabi sebab kita nak cerita ni tentang hijrah. Dan bila sebut tentang hijrah, bukan setakat kita nak cerita perpindahan Makkah ke Madinah. Sebelum daripada itu ada rentetan bagaimana berlakunya proses hijrah, macam mana boleh tercetusnya Nabi berhijrah, dan itu pun adalah suruhan daripada Allah, bukan kerana Nabi takut dengan pihak musuh. Jadi dia akan berkaitlah sedikit sebanyak dengan soal perjuangan Nabi, dengan soal jihad Nabi. Masa tu memang waktu yang orang kata sensitif sungguh, sebut bab jihad-jihad. Tapi kita faham dah, para jemaah sekalian, bukannya kita sentuh apa pun, kita sentuh perjuangan Nabi supaya baru kita ada feeling cerita bab hijrah tu, keseluruhan hidup Nabi, macam mana Nabi hijrah, apa yang Nabi lalui dan sebagainya. Jadi benda tu biasa, para jemaah dirahmati Allah. Kena pula dimain dengan apa, orang kata ni lah bab harta, duit dan sebagainya, para jemaah sekalian. Ada efek, para jemaah dirahmati Allah. Jadi daripada itu pejam mata lah. Pejam mata tempat tu tak kira, para jemaah sekalian. Bukan lagi apa, takut bila dipanggil lagi dia beri syarat macam tu pula. Sedangkan kita memang tujuan kita nak cakap, tapi bila dah diletakkan syarat itu, diberikan pula dengan orang kata ugutan dan sebagainya, jadi terancam juga. Betul tak? Tak payah sebut benda tu. Para jemaah sekalian. Jadi tak apalah, biarlah tempat itu macam mana keadaannya, wallahu alam. Baik. Jadi para jemaah dirahmati Allah, nak sebutnya sebab bila berkaitan dengan harta sifatnya begitu.
Lebih lagi contoh sebab tu orang-orang yang mengumpul ataupun memungut duit harta anak yatim, jangan menghampiri illa billati hiya ahsan, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia datang dia menghampiri dengan cara yang baik. Sebab itu hari ini Allah uji juga, bahaya para jemaah sekalian, kalau hati tak kuat. Kita ada buka sekolah mahat tahfiz, ada sekolah anak-anak yatim, hati tak kuat, dia boleh jadi terlibat dengan perkara ni para jemaah sekalian. Bukan kata tak boleh ambil, tu nanti kita akan sentuh apa bahagian macam mana jenis orang yang boleh layak untuk menggunakan harta tersebut para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau dah sampai kepada tahap berlebihan kan, ataupun dia ni tak sepatutnya pun para jemaah sekalian, tapi dia cuba-cuba untuk mendekati dengan malal yatim, harta anak-anak yatim tersebut. Ini yang bahaya. Sebab tu di awal lagi Allah sebut wala taqrabu, jangan menghampiri. Kan? Contoh kita tak terlibat apa-apa pun. Orang lain dapat, tiba-tiba kita rasa boleh tak saya nak join sekali dalam pengurusan harta anak yatim. Saja cari pasal para jemaah sekalian. Kan? Tapi kalau kita yakin okey, tak ada masalah, tak apa para jemaah sekalian. Niat kita memang nak bantu. Orang kata inilah sebagai saham akhirat kita. Kerja masa lapang tak ada buat apa sangat, ada masa lapang. Jadi jumpalah sekolah anak yatim, kita pergi datang, kita offer, kita kata nak terlibat sikit lah dalam pengurusan harta, sebab kita nampak view sekolah ni boleh pergi jauh lagi dengan pengurusan harta yang betul. Bila dah datang dekat tu pula para jemaah sekalian, tu yang kadang Allah uji. Ni bab harta ni takut sikit para jemaah dirahmati Allah. Baik muslimin muslimat para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut menyebutkan kepada kita, iaitu yang pertama taqrabu malal yatim, jangan hampir harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Dan yang kedua, sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Ini pun khusus untuk berkaitan dengan pengurusan harta anak yatim. Sebab tu kadang-kadang dalam ayat Quran banyak ayat-ayat ataupun perkara yang kita boleh rujuk ia sebagai kayu pengukur terhadap sesuatu pengurusan. Kan menarik, seronok para jemaah sekalian kalau kita nampak satu ayat tu dan kita boleh kategorikan, ini nombor satu, lepas tu cara dia yang ini, cara dia nombor kedua. Contoh kadang dalam ayat ni dia cerita khusus berkaitan dengan macam mana cara nak menguruskan harta anak yatim. Yang pertama, jangan hampir dengan harta anak yatim yang tadi. Yang kedua, iaitu mestilah sempurnakan dengan sukatan itu dan timbangan dengan adil. Apa-apa yang melibatkan urusan-urusan jual beli, yang melibatkan urusan keluar masuk duit berkaitan dengan harta anak yatim ni, maka lakukan ia dengan apa? Sukatan dan timbangan yang adil para jemaah sekalian. Bahasa mudah hari ini alhamdulillah kita ada resit para jemaah sekalian. Apa-apa pun, contohlah kalau kita terlibat dengan masakan untuk sekolah anak yatim para jemaah dirahmati Allah, apa pun beli barang itu ini dan sebagainya, resit. Orang kata sebagai black and white, supaya audit hujung tahun ataupun untuk bahagian pengurusan tengok cek laporan kewangan, ada benda tu para jemaah dirahmati Allah. Yang jadi kadang-kadang hari ni itulah, minta maaf nak kata banyak pun kita tak duduk dekat dalam bahagian tu, kan? Tak duduk dekat dalam bahagian tu. Cuma secara asasnya dari sudut pengurusan dia lebih kepada pengurusan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kan kadang-kadang kita tengok kenapa ada sekolah tu awal-awalnya okey, kan? Tempat bela anak yatim awal-awalnya okey, tiba-tiba sampai separuh jalan terus jadi tutup. Disebabkan tak lain tak bukan tak lari berkaitan dengan masalah pengurusan. Bila berkaitan pengurusan ni macam-macam lah berkaitan, terutamanya sekali bab keuangan. Bab keuangan yang macam ada yang kerana keuangan dana tak mencukupi, itu satu part para jemaah sekalian. Ada yang kerana dana tu bukan tak mencukupi, lebih cukup,
terlebih cukup. Maknanya kalau ikut nak bayar untuk gaji-gaji guru-guru yang mengajar, ustaz-ustazah yang berkhidmat, warden dekat situ, tukang masak, memang ada, memang cukup para jemaah sekalian. Tapi disebabkan dengan masalah pengurusan yang tak dijaga dengan baik para jemaah dirahmati Allah. Benda ni ada pengajaran. Kalau dalam cerita kita tengok apa nama cerita tu, Nur Kasih. Kan Nur Kasih kot rasanya. Cerita Nur Kasih yang apa nama, dia mewarisi pusat jagaan tu, apa nama tu, Baitul apa nama rumah, rumah jagaan tu. Akhirnya diseleweng, salah guna duit. Dia ambil sebagai gaji, tak jadi masalah kan, sebab pengetua kan, sebab dia ambil apa sebagai pengetua dan sebagainya. Tapi tujuan dia nak jadi pengetua, dia buat benda tu ada tujuan yang lain, untuk ambil yang melebihi daripada keperluan sampai kepada tahap yang melampaui batas. Itu yang tak boleh. Dia berkait dengan soal pengurusan. Baik, itu yang kedua. Dan yang berikutnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hendaklah kamu berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Itu yang ketiga. Hendaklah berlaku adil sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Baik, itu yang ketiga. Itu yang macam cerita Nur Kasih, ada hubungan kerabat, ada hubungan kekeluargaan dalam organisasi tersebut. Akhirnya dia main dengan semata-mata kepercayaan pun, sampai satu tahap tak boleh juga para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kadang satu organisasi ni, tak kiralah tempat kerja ke ataupun pengurusan sekolah ke, dia agak payah dan elakkan sebaiknya daripada pengurusan organisasi yang ada sifat nepotisme para jemaah sekalian. Nepotisme ni kalangan family, kalangan keluarga, kan? Pengetua ayah, anak pembantu yang pertama, menantu pembantu yang kedua, bahagian keuangan isteri, bahagian yang kira-kira dan sebagainya, semua tengok ahli lembaga, BOD semua, board of director atas semua ni family saja para jemaah dirahmati Allah. Sampai guru mujur dah habis kota keluarga dia. Kalau tak, guru semua duk masuk ahli keluarga. Sebab apa? Anak menantu habis semua dah letak dekat BOD, board of director. Yang guru-guru tu lah terpaksa lah ambil orang luar. Sebab apa? Ahli keluarga semua dah habis. Wujud ada benda tu. Benda ni boleh, dia tak salah, tapi elakkanlah sebaiknya. Dalam apa-apa organisasi pun, kawan saya pun ada buat training. Syarikat tu asalnya ayah dia, lepas tu sekarang ayah dia dah slow sikit, dah berusia. Anak dia yang pertama ambil alih sebagai yang mengetuai syarikat training tersebut, dan sekarang ni dibuat sekali dengan travel agency. Lepas tu anak yang kedua dia pula sebagai pembantu. Lepas tu dia letak sekali dah adik isteri. Tapi boleh benda ni. Tapi benda tu bila saya tengok dia okey. Kalau family jadi okey tu tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, sebab memang dari dulu lagi. Kadang join juga dengan dia punya company, syarikat, pergi program sana sini sebagainya. Okey, yang okey betul-betul tak apa, tak ada masalah. Bukanlah kata semua pukul rata, tidak. Tapi seeloknya kita tengoklah. Kita tengok diri kita sendiri, family kita sendiri. Lagi-lagi kalau dari awal ada masalah keuangan, kita pula ada syarikat ataupun ada sekolah, libatkan pula family sama. Tujuan kita nak bantu, tapi sampai satu masa dia akan jadi short para jemaah sekalian. Short terutamanya dekat berkaitan dengan keuangan para jemaah dirahmati Allah. Aduh, kadang saya pun isteri tanya juga, program tak nak ajak ni ke? Family lah. Ajak dia jadi ni. Itu pilihan terakhir, kan? Itu pilihan terakhir kalau emergency, bukan tak nak bantu para jemaah sekalian. Sebab bila ada hubungan kekeluargaan ni, kadang satu masalah, kita nak turunkan arahan, nak bagi ni pun sebersalah. Dia main rasa sebersalah, nak bagi lebih sangat dia begini. Itu sebab apa? Sebab kalangan keluarga. Baik ambil orang luar, so kita pun boleh buat kerja secara lebih profesional, nak turunkan arahan, jadi nak suruh ituin dan sebagainya. Baik, itu masalah dia. Baik, jadi nak sebutnya dekat sini ialah sebab tu dalam Quran ni Allah sebut, walaupun dalam ada hubungan kerabat dengan kamu, hendaklah berlaku adil. Tak kira walaupun dalam pengurusan harta anak yatim itu
Yang diwarisi dalam organisasi tersebut adalah ayah ke, mak ke, suami ke, isteri. Apa-apa mesti bersifat telus, mestilah kena adil. Dia tak boleh kira sebab saya letak keluarga saya ni sebab saya nak bantu dia, so boleh lebih sikit dekat dia. Boleh bantu, tapi bukan dalam arti kata ambil lebih daripada yang sepatutnya. Dia kena adil lah para jemaah dirahmati Allah. Dan yang berikutnya, yang keempat, serta hendaklah kamu sempurnakan perjanjian, yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata bab pengurusan harta anak yatim, tunaikan hak dengan sebaiknya. Yang jadi masalah kebanyakan hari ini, tak semua, macam saya sebut, tak semua, bukan pukul rata semua, ada segelintir para jemaah sekalian yang apabila pusat pengurusan anak yatim tersebut, tempat sekolah anak yatim tersebut ada, dan dari sudut keuangan okey, elok dan sebagainya, tapi tak ditunaikan sepatutnya hak yang perlu diberi kepada anak yatim. Itu yang jadi kadang anak-anak yatim terpaksa makan biasa-biasa para jemaah dirahmati Allah, tapi BOD dia makan luar biasa para jemaah sekalian. Kan? Kita duk tengok macam mana boleh jadi macam ni. Keuangan okey, melainkan kalau lah kata BOD sesekali buat jamuan, makanan pun okey luar biasa, anak-anak yatim ni pun makanan pun enak-enak luar biasa juga. Okey lah, kita teli lah nampak para jemaah sekalian. Sebab benda-benda yang sebegini dia kadang menjadi sebagai satu fitnah. Kan, kita nak elakkan benda ni supaya tidak berlaku fitnah. Kan, sebab tu kan ada setengah orang bila kata minta pandangan, okey tak kalau saya buka sekolah madrasah ataupun sekolah anak yatim. Dia nampak macam mudah, tapi sebenarnya besar berat para jemaah sekalian. Kan, jangan buat main. Bila walaupun 5 orang para jemaah sekalian, walaupun 5 orang, contohlah surau kita satu hari kata kita cadang nak buka untuk jagaan ataupun pembelajaran percuma kepada anak-anak yatim. Salah satu kaedah untuk kita nak menjana ekonomi ataupun dana surau dengan kita bagi percuma kepada pembelajaran anak yatim tersebut. Orang pelik, nampak macam mana nak jana ekonomi lebih kat surau tapi bagi percuma. Kan, dia sebab apa? Kadang masyarakat dia akan nampak apa yang kita lakukan daripada duit surau tersebut yang kita dapat, walaupun kita bagi itu secara percuma, dia tidak berbayar para jemaah sekalian. Bila orang nampak, dia akan nampak, oh ini saluran dia, oh ini dia punya kegunaan, menjadikan orang yang melihat akan rasa lebih, oh bagi lagi. Sebab apa? Dia ada buat macam-macam, dia ada itu, dia ada ini, dia ada itu, dia ada ini dan sebagainya para jemaah dirahmati Allah. Kan, jadi ini contoh. Kita ambil satu ketika nak buat begitu para jemaah sekalian. Bila starting bermula saja dah ada orang yang duduk, dah ada walaupun 1-2 orang para jemaah sekalian, bermakna orang yang mengetuai, yang mengepalainya, dia kena bertanggungjawab sebenar-benarnya para jemaah sekalian. Dari sudut tempat tinggal, kata nak pergi cuma kan, okey, pastikan betul clear, jangan ada yang sangkut. Jangan tiba-tiba esok-esok nanti, alamak, macam mana tempat pula kita nak letak. Dah jadi terpinggir para jemaah sekalian. Tempat tinggal tak apa, tak jadi isu sangat. Part makan minum para jemaah dirahmati Allah, sampai satu tahap bila dah ambil para jemaah sekalian, tengok dekat part makan minum jadi sangkut pula para jemaah dirahmati Allah. Benda ni bila dah start bermula, maka kena ambil tanggungjawab sepenuhnya para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu baguslah kalau ada mana-mana ustaz-ustaz kita yang buka madrasah, buka sekolah atau bela anak yatim, orang duk belajar agama dan sebagainya, diuruskan dengan baik. Memang bagus, satu benda yang orang kata bukan benda yang mudah para jemaah dirahmati Allah. Kalau tengok Ustaz Yaakob Yusra para jemaah sekalian, kan madat di Kedah sana, dakwah center, menarik gitu para jemaah sekalian, walaupun bayar, tapi ada benda yang dia diberikan secara percuma termasuk dalam pakej dengan pelajar tersebut. Jadi bila orang nampak gitu, apa yang jadi? Akhirnya menjadi tumpuan. Orang nampak, sebuah sekolah tahfiz yang belajar tahfiz tapi ada bermacam-macam. Akhirnya menjadi satu tarikan. Itu yang orang kata
pandang dari keadaan yang sebaliknya. Orang nampak macam mana boleh bagi percuma tapi nak jana ekonomi dana yang lebih. Patut nak jana ekonomi lebih kena bayar. Bayar tapi tidak sepenuhnya, ataupun mungkin dibayar sepenuhnya. Ada juga kemudahan-kemudahan lain yang dimasukkan supaya menarik perhatian orang. Gitu barulah orang nampak, oh nak bagi menyumbang itu ini dan sebagainya. Jadi para jemaah dirahmati Allah, itu view besar kalau nak buat buka benda-benda itu semua. Baik, yang seterusnya, demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat. Itulah bentuk peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ambil sedikit juga lagi daripada rujukan di dalam kitab yang lain yang disebutkan dengan adapun maksud boleh mengambil harta anak yatim secara berpatutan itu sesuai dengan 4 perkara berikut. Ini maksud yang dikatakan boleh mengambil harta anak yatim secara berpatutan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat yang ke-6. Dalam ni tak ada para jemaah sekalian. Dalam ni muka surat 44 hadis batu habis. Sekejap sikit je. Baik, yang seterusnya surah An-Nisa ayat yang ke-6. Apa dia Allah sebut? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Yang bermaksud barang siapa yang kaya, yakni mampu dari pengurus anak yatim, maka hendaklah dia menahan diri dari mengambil harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang fakir, wa man kana faqiran, yakni tidak mampu, maka bolehlah mengambil harta itu secara berpatutan. Ini jelas dalam Quran Allah sebut surah An-Nisa ayat yang ke-6 nak menunjukkan tidaklah orang yang jaga menguruskan anak yatim ni semua dia maknanya 100% terus dia tak ada ambil apa pun. Gitu tak ada apa, macam mana dia nak hidup pula para jemaah sekalian? Maknanya dalam Quran ada juga Allah sebut, tetapi tengoklah juga keadaan orang yang menguruskan tersebut. Adakah orang yang menguruskan itu dalam keadaan ghaniyan, iaitu dalam keadaan kaya? Ada hari ni orang dia macam tu, dia orang yang berharta, orang kaya para jemaah dirahmati Allah. Disebabkan dengan itu dia nak tubuhkan pusat jagaan ataupun pemeliharaan anak-anak yatim untuk belajar agama, cari orang yang boleh menguruskan. Dari sudut dia sendiri secara personal dengan kemampuan dia itu, sebaiknya dalam Al-Quran kata iaitu hendaklah menahan diri daripada mengambil harta anak yatim tersebut. Sebab apa? Dia orang yang kaya para jemaah dirahmati Allah. Melainkan dia yang kaya, dia sebagai owner, lepas tu dia ambil seorang ustaz untuk jadi sebagai pengetua ataupun mudir kepada pengurusan untuk sekolah jagaan anak yatim ini. Dalam keadaan tersebut yang ustaz tu okeylah, kan? Melainkan kalau ustaz pun kaya juga sama macam owner, kan? Kebetulan ambil ustaz pun sama juga dengan aku, kan? Owner sama dengan ownernya juga, lebih kurang para jemaah sekalian. Ataupun keadaan dia yang dibolehkan iaitu wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia di kategori yang tidak mampu, maka boleh diambil daripada sebahagian harta pengurusan harta anak yatim tersebut, tetapi dengan apa dia? Dengan secara berpatutan. Secara berpatutan para jemaah sekalian. Baik, yang disebut secara berpatutan ini dipecahkan kepada 4 maksud. Ini kita akan tengok apakah dia kategori yang boleh. Yang pertama, boleh mengambilnya secara pinjaman, yakni kemudian mestilah menggantikannya. Jenis ambil secara pinjaman kemudian mesti wajib kena ganti. Melainkan contoh dia keadaan memerlukan para jemaah sekalian, dia nak ambil daripada bahagian harta anak yatim tersebut untuk sebagai pinjam, boleh, tapi mesti kena niat untuk membayar dan untuk mengganti juga. Tak boleh niat ambil terus pakai ambil. Lebih-lebih lagi dia ambil itu adalah untuk kegunaan peribadi, untuk kegunaan keluarga, untuk belanja dan sebagainya para jemaah dirahmati Allah. Part gaji tu ada dah, tapi dia ada part yang lain dia nak ambil, nak pinjam, mesti kena bayar untuk ganti. Ini jenis golongan yang pertama. Jenis yang kedua yang disebut sebagai mengambil harta anak yatim secara berpatutan,
boleh mengambil sekadar keperluan sahaja, yakni untuk membelanjakan yang diambil itu untuk keperluan anak yatim sahaja tanpa boros ataupun keterlaluan. Baik, maksud yang kedua, boleh ambil harta anak yatim secara berpatutan dalam erti kata diambil untuk keperluan belanja anak yatim tersebut, itu pun tanpa keadaan yang boros atau keterlaluan. Para jemaah sekalian, dia tengok benda yang patutnya cukuplah para jemaah sekalian. Ini cukup saja, tambah buat stok boleh, tapi stok yang sampai melampau-lampau para jemaah sekalian, bukan melampau-lampau, yang sepatutnya portion bahagian duit itu boleh alih dekat bahagian lain untuk bil elektrik, bil air dan sebagainya, itu yang kena didahulukan. Sedangkan perkara yang lain itu stok tak ada tapi memandai takat tu je, okeylah para jemaah dirahmati Allah. Itu sampai jangan tahap yang melampau, dan mestilah mengambil dengan keperluan belanja untuk anak-anak yatim. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, mengambil harta anak yatim secara berpatutan, boleh mengambil kadar yang terbatas daripada harta itu kiranya ia bekerja untuk kepentingan anak yatim, yakni sebagai gajinya. Ini yang sebut duit daripada anak yatim tersebut digunakan untuk membayar gaji orang yang bekerja. Boleh tak? Boleh para jemaah sekalian. Okay. Dia sebagai warden, daripada jumlah yang ada 150,000 yang terkumpul, daripada jumlah itulah 150,000 bayar bil air, bil elektrik, makanan mereka, dan termasuklah dengan gaji warden, termasuklah dengan gaji guru-guru yang mengajar. Boleh para jemaah dirahmati Allah. Sebab apa? Dia sedang bekerja ataupun berkhidmat terhadap anak-anak yatim tersebut para jemaah dirahmati Allah. Agar dia tak boleh kata hari ni orang kata ajak anak yatim ni pahala besar, ikhlaslah, tak payahlah ambil gaji. Bayar juga para jemaah dirahmati Allah sekalian. Jadi boleh dibolehkan, cuma berpatutan mengikut kepada kadar batasan. Maksud kadar batasan ni yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Untuk warden, bahagian warden RM1,500 satu bulan. Maka itulah kadar yang dia boleh dapat sebagai gaji. Lebih daripada tu, contoh warden ni dia kata 1,500 tak cukup. Boleh tak kalau saya nak lebih sikit, nak pinjam ke? Boleh. Ini termasuk dalam kategori yang pertama tadi. Pinjam tapi dengan syarat kena bayar. Naik gaji tu part lain para jemaah sekalian. Sebab bila minta naik gaji, dah ada persetujuan bersama di antara individu bersama dengan pihak pengurusan, maka persetujuan bersama itu naik gaji kira lain. Tiap-tiap bulan memang jumlah itu. Yang kata ni dia bukan naik gaji tapi dia nak lebih daripada tu, pinjaman para jemaah dirahmati Allah. Baik, itu yang ketiga. Dan maksud yang keempat, kategori yang keempat, mengambil harta anak yatim secara berpatutan, boleh mengambil apabila timbul darurat sahaja. Kemudian apabila sudah mempunyai wang, maka wajib dibayar kembali seperti hutang. Tetapi jika dia tidak dapat wang gantinya, maka pengambilannya itu dikira halal. Ini kena faham sungguh-sungguh konteks situasi keadaan semasa para jemaah sekalian. Tidak semudah ABC untuk ambil waktu ketika darurat tetapi memang tak nak ganti. Kan? Bukan semudah itu. Kalau itu mudah para jemaah sekalian, dapat ni patut ambil, saya darurat ni jumpa dengan pengatur, saya darurat ni nak bayar itu, nak bayar ini sebagainya, untuk makan itu ini dan sebagainya para jemaah sekalian. Lepas tu pengatur pun bagilah satu jumlah amount para jemaah dirahmati Allah. Bila dah bagi, alhamdulillah dapat, tak payah bayar. Sebab apa? Kita dah darurat, tengok pun nampak gaya macam tak ada sinar harapan pun nak bayar para jemaah sekalian. Dia bukan semudah ABC, bukan semudah begitu. Sebab apa? Jangan buat main dengan hukum yang sebegini. Kadang sebab benda ni kita tak nampak para jemaah sekalian, bab hukum ni tak nampak, itu orang jadi ambil sambil lewa para jemaah dirahmati Allah. Kan alasan dia boleh bagi, dia boleh kata darurat itu, darurat ini dan sebagainya, anak sakit lah, semua sakit, family sakit, jadi darurat nak kena guna kewangan tersebut.
Jadi pihak pengurusan pun bagi. Bila dah bagi para jemaah sekalian, dia dah tahu keadaannya memang tak ada sinar nak membayar pun para jemaah sekalian. Tak apa, tak payah bayar pun tak apa. Kan, sebab dalam kitab dalam agama sebut gitu, tak boleh. Kan, jadi kena tengok pada keadaan selagi usaha kita boleh buat. Ustaz, ni cerita pasal nanti sebab nak tanya. Okey dia. Penyelidik kan, ini cerita kalau kata kita tahu rumah tu ada anak yatim yang bawah umur, atau contohnya ayahnya meninggal, dengan mak dengan anak-anak ni lah, anak-anak yatim ni kan. Kalau kata buat makan-makan ke kenduri ke apa semua kan, kita nak pastikan yang kata adakah yang ada termakan harta anak yatim dalam pembelanjaan kenduri yang diorang sediakan bagi kita tu macam mana Ustaz? Okey. Itu dia orang kata kalau in detail ni lah. Kalau detail secara asas dia sepatutnya kalau berlaku kematian, kalau ikut dalam kaedah asal ni lah, kalau ikut pada agama ni, mana-mana pun, cuma kita sebab kita dah terbiasa dengan cara kita, wakil kita dekat sini jadi berbeza. Kalau ikut sebenarnya, tak kiralah dalam kalangan anak yatim tu ke ataupun daripada orang tuan rumah tu yang ada kematian, bila tahlil makan-makan ni sepatutnya bukan tuan rumah tu yang patut kena sedia para jemaah sekalian. Kan? Contoh satu keluarga berlaku kematian suami. Jadi dia pun panggillah untuk buat tahlil. Bila tahlil ataupun baca yasin, ada makan-makan. Dan bila orang buat datang makan-makan ni semua dalam masa yang sama, hari kejadian kematian tu boleh jadi dia orang susah para jemaah sekalian. Boleh jadi dia orang susah. Bila orang susah ni kadang waktu kematian tu kadang kan biasa orang duk ulur bagi sumbangan yang orang bagi tu untuk apa? Nak tampung kehidupan waris yang tinggal. Kalau meninggal tu suami dia, untuk isteri dia, untuk anak-anak dia, untuk kehidupan selepas daripada tu para jemaah dirahmati Allah. Tapi bayangkan, andai dia orang yang susah para jemaah dirahmati Allah, dia buat kenduri tahlil, bila orang datang nak kena jamu makan, tak mustahil dalam duit jamu makan tersebut dia menggunakan duit daripada orang yang bagi sumbang untuk keperluan hidup dia para jemaah sekalian. Itu kalau ikut yang sepatutnya, yang datang kita lah bagi makanan dekat dia para jemaah sekalian. Tapi sebab wakil kita hari ini bertukar, keadaan itu bertukar, maka dari sudut contoh sama macam tadi para jemaah dirahmati Allah, dari sudut pengurusan kita tak boleh nak detect para jemaah sekalian. Kita nak tanya dia guna duit mana ni, kan? Kamu banyak tanya pula, nak makan jangan banyak tanya, kan? Banyak tanya sangat tak payah, was-was tak payah makan, kan? Maka para jemaah dirahmati Allah, kita ambillah kaedah ataupun penyelesaian. Kita makan tetapi berpada dalam keadaan kita nak merayakan ataupun kita masih mengenangkan kepada keluarga ni, mengenangkan keluarga ni, mengenangkan dengan anak-anak yatim. Sebab tu bila ada majlis bersama dengan anak-anak yatim, maka biasa bulan Ramadan majlis berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim di pusat tempat apa-apa sekian-sekian lah para jemaah. Bulan Ramadan banyak. Dia jemput ustaz penceramah, lepas tu datanglah orang kampung, orang taman dan sebagainya pun datang. Bila kita datang, kita seronok, syok para jemaah sekalian. Sebab apa? Makan dah dihidang para jemaah sekalian. Kena pula hidangan tu ialah setahun sekali. Hidangan dia tu bukan biasa-biasa. Bukan menu kambing golek, kambing kari, kambing korma, segala kambing dibuat para jemaah sekalian. Sampai muak lah nak makan kambing, kan? Jadinya kita pun datang. Bila kita datang, kita makan tu boleh tak boleh, tak ada masalah. Takkan kita takkan nak tanya dekat dia, ni macam mana saya nak makan ke tidak, kan? Ini guna duit ni confirm total ni memanglah guna duit dia para jemaah sekalian, sebab dia jemput kita. Dan bila guna duit dia tu dapat daripada mana? Daripada sumbangan orang ramai. Dan orang ramai ni bagi tujuan untuk apa dia? Untuk pengurusan sekolah, untuk berkaitan dengan harta anak-anak yatim. Jadi dia memang berkait. Kalau ikut asalnya gitu, kita tak boleh datang langsung pun para jemaah sekalian. Tak boleh datang langsung, dan sekolah tu pun patutnya tak boleh buat majlis yang sebegitu untuk jemput orang lain. Dia buat sekadar untuk sesama dengan anak-anak, dengan guru-guru, setakat itu saja. Itu kalau ikut kepada asalnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat kepada keadaan situasi, pertama melibatkan jemputan. Dia dah jemput pula, kita pula tersangkut dengan hukum berkaitan jemputan para jemaah sekalian. Itu pula satu part.
Sebab tu semua benda kalau nak ikut pada hukum ni, dia ada part yang tu, satu part pula dia jemput kita. Kan, contoh dia jemput Ustaz datang, kita ada buat kenduri sikit dengan anak-anak yatim dekat sekolah kami. Datanglah, ada sikit Ustaz buat ceramah sikit, lepas tu kita ada jamuan makan. Kalau ikutkan, kita nak bayar makanan, tak, maaf saya tak boleh dapat datang. Sebab apa? Sebab saya tak nak makan daripada duit harta anak yatim tersebut. Habis dia nak buat macam mana para jemaah sekalian? Mana nak dapat pula kan? Jadi dia nak buat benda yang begitu. Jadi kita datang terikat dengan hasil jemputan tersebut. Bila kita datang makan, kita ambil kaedah dekat jemputan yang kita makan tersebut. Waktu makan itulah kita ambil kira agak-agaklah makan para jemaah sekalian. Jangan kita punya part makan saja habis portion boleh untuk 4-5 orang punya makan sepatutnya. Kan? Kita timbang dekat situ. Itulah usaha yang boleh kita lakukan. Jadi macam tadi, tak apa, tak ada masalah. Untuk kita penuhi jemputan, kita makan kadang-kadang kita fikir, ini makan ni ada daripada duit ni pula, daripada anak yatim. Benda tu kita memang, sebab dia jemput kita makan. Cumanya berpada-pada dalam makanan tersebut disebabkan kerana kita pun nak meraihkan mereka sama-sama. Dalam masa yang sama kita datang ni pun sebab nak meraihkan, nak menggembirakan mereka. Kadang-kadang bila datang ramai mereka pun seronok para jemaah sekalian. Dapat jumpa, nampak yang datang tu pula tiba-tiba tengok macam muka arwah mak. Tengoklah ada yang macam muka arwah ayah. Dia masa seronok para jemaah dirahmati Allah. Jadi kita meraihkan yang sebegitu, lalu kita timbanglah, buat lakukan pertimbangan dari sudut makanan tersebut. Kita ikut pertimbangan yang begitu. Kalau kata nak ikut tak boleh langsung, memang semua tak boleh para jemaah sekalian. Sekolah tu pun tak boleh buat majlis macam tu. Kita pun memang tak boleh nak datang para jemaah dirahmati Allah. Tapi Islam yang itulah keindahan yang ada dalam agama. Kita melihat kepada keadaan situasi. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada sesuatu itu adalah harus dan boleh berubah mengikut kepada keadaan situasi yang tertentu, selagi tak bertentangan dengan syariat. Baik, itu empat perkara yang maksud kepada berpatutan, mengambil harta anak yatim secara berpatutan. Baik, yang seterusnya, keempat-empat pendapat ini telah disebutkan oleh Al-Ibnul Jauziyah dalam kitab tafsir Al-Ibnul Jauziyah. Itu empat perkara tadi. Namun dalam Sahih Bukhari tersebut bahawa Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Yang bermaksud, aku dan pemelihara anak yatim itu di syurga nanti seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya dengan merenggangkan sedikit di antara keduanya. Ini hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Nabi sebutkan bagaimana Nabi muliakan kepada orang-orang yang memelihara anak yatim. Orang yang duk bela, duk jaga anak yatim, di hari akhirat Nabi isyaratkan seperti begini kedudukan aku dengan dia. Nak sebut betapa rapatnya Nabi sangat muliakan, Nabi sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang duk bela jaga anak yatim. Sebab tu untung kalau ada sesiapa yang pelihara duk jaga anak yatim para jemaah sekalian, jaga sungguh-sungguh. Sebab apa? Boleh jadi di sana itu adalah doa keberkatan daripada mereka yang mereka boleh doakan untuk kita para jemaah sekalian. Sebab tu ada hari ni ustaz-ustaz ada setengah yang buka sekolah jaga anak yatim, dia buat jenis sistem sumbangan infak secara bulanan auto debit para jemaah sekalian. Maka dia buat setiap bulan, antaranya Ustaz Usam Ahmad Badardin para jemaah sekalian, anak kepada bekas mufti Kedah Datuk Haji Badardin para jemaah dirahmati Allah. Dia punya nama sekolah tu Yayasan Ar-Riyadah. Maka dia buka sekolah tu dan dia buat secara bulanan. Habis tu siapa yang nak boleh isi dekat dalam borang tu akan dihantar kepada pihak bank mana yang kita tulis. Setiap bulan kita macam menaja untuk seorang anak yatim. Berapa jumlah tak kisah, paling minimum RM10 para jemaah sekalian. RM5, RM1 jangan tanya. Tanya RM1 boleh tak? RM1 bank nak tolak pun kira-kira juga para jemaah sekalian. Minimum RM10 setiap bulan. Isi
Sebulan RM10 tolak, ibaratnya sampai kepada salah seorang anak yatim kita punya jagaan para jemaah dirahmati Allah. Ada masa waktu cuti yang kadang ada masa lapang datang lah. Datang kat sekolah tengok para jemaah sekalian, ni anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi boleh buat begitu. Jadi dalam hidup kita ni kadang mesti nak kena ada benda-benda yang sebegitu, yang dia berjalan secara berterusan. Kita pun tak payah fikir banyak para jemaah sekalian, kan? Maka dalam account tolak dah ada dah memang sesuatu yang jariah buat kita para jemaah dirahmati Allah. Baik, carilah benda tu hari ni banyak para jemaah dirahmati Allah. Cuma pastikan di saluran yang betul dan tempat yang betul. Itu dia. Yang mana tak betul itu yang problem para jemaah sekalian. Saluran yang salah tiap-tiap bulan masuk, pelajarnya sebenarnya tak ada pun para jemaah sekalian. Tak ada orang belajar. Yang masuk dekat dia punya BOD orang atasan dia saja para jemaah sekalian. Jadi carilah saluran-saluran yang betul. Baik, yang seterusnya, dan juga adapun memelihara anak yatim itu ialah mengurusi semua keperluannya serta menjaga kepentingan hidupnya sehari-hari daripada makan, minum dan juga pakaian. Juga memperkembangkan harta bendanya jika sang anak itu mempunyai harta. Jika anak yatim itu tidak mempunyai apa-apa harta, maka si anak yatim itu diberikan perbelanjaan hidupnya daripada makan, minum dan pakaian kerana mencari dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebutkan terhadap pengurusan harta anak yatim, mestilah memenuhi semua keperluan serta jaga kepentingan hidupnya. Ibarat kata kena jadikan sebagai macam anak sendiri dah para jemaah sekalian. Macam mana kita memenuhi keperluan anak kita sendiri, macam itulah kalau ada pelihara jaga anak yatim, macam tu juga kena bagi kepada mereka. Bahkan jangan dibandingkan, bahkan jangan dikurangkan para jemaah sekalian. Kan kadang-kadang ada orang dia memang ada anak sendiri, lepas tu memang ada bela juga anak yatim para jemaah sekalian. Yang anak yatim ni dia kurang sebab apa? Ini tak tahu, ni bukan asal daripada keluarga kita sendiri. Jadi tapi sebenarnya dia itu adalah kategori anak yatim yang sepatutnya diberikan sama dan boleh dilebihkan, maka pahala besar lebih dekat situ. Termasuklah juga untuk kembangkan harta bendanya. Ni kalau orang yang memang core duduk dekat dalam pengurusan harta anak yatim, dia mesti kena fikir sampai tahap itu. Sebab tu hari ni sampai banyak ada kawan-kawan sahabat yang buat sekolah anak yatim kat Puchong, dia sampaikan boleh buat satu bahagian untuk kerjaya mereka, bukan setakat belajar. Dia ustaz ni dia wujudkan bengkel kereta. Anak-anak yatim yang belajar ni, lepas tu kadang hujung-hujung minggu, waktu memang ada waktu hujung minggu Sabtu Ahad, panggillah, bayarlah orang yang repair kereta, repair motor, datang ajar kaitan enjin motor, kaitan enjin kereta. Dan sampai sekarang ada dekat Puchong, Sri Aman para jemaah sekalian, Ustaz Sri nama dia. Baik, dia kalau belah-belah Shah Alam tu familiar, Shah Alam Puchong para jemaah sekalian. Dia sampai dia buka bengkel kereta ke motor, tak pasti, tapi bengkel para jemaah sekalian. Dan bengkel tu memang bersebelahan dengan sekolah dia. Dalam masa yang sama untuk ajar kepada anak-anak ni kaitan dengan inilah, kaitan dengan enjin dan untuk apa dia, keperluan dia masa hadapan. In case lah sampai satu masa, dah sampai satu tahap usia dia rasa dia dah keluar daripada situ, dia ada sesuatu yang dia boleh lakukan. Ini mengembangkan dari sudut kejayaan, dari sudut kerjayanya, dan boleh menjadikan sumber pendapatan kepada dia. Itu bengkel. Ada juga yang wujudkan sistem perniagaan makanan. Contoh sekolah tu dia buatlah, panggil orang duduk mengajar, buat masak itu dan sebagainya. Lepas tu masing-masing buat, lepas tu kita hasilkan jualan. Dan jualan tersebut kita dapatlah sedikit sebanyak untuk jana ekonomi sekolah. Dalam masa yang sama boleh memberikan juga keuntungan kepada pelajar tersebut. Dan dia buat roti sandwich. Belajar contoh sandwich, tapi banyak macam-macam para jemaah sekalian. Siapa yang buat ni, yang buat ini perasa ni, yang buat ini ada perisa ni, yang buat ni ada dia punya isinya macam-macam. Okey, jadi yang jual, setiap yang jual ni maka keuntungan dapat dan akan dapat sedikit keuntungan dari jualan tersebut kepada pelajar yang membuat tersebut. Jadi ini mengembangkan. Dia tak boleh setakat buat tu, patut mati setakat tu je para jemaah sekalian.
Jadi dia memang kena ada view yang jauh dan lebih besar para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya para jemaah dirahmati Allah, sikit lagi. Kodok sikit para jemaah sekalian. Masa terlajak lagi. Okey, baik. Ni last insya-Allah. Bukan kedua last akhir insya-Allah. Baik, kita akhirnya ambil dekat ni lah hadis muka surat 44. Muka surat 44 pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat, fa dzakara minha akla malil yatim." Artinya jauhilah dengan 7 dosa yang membinasakan. Baginda menyebutkan salah satunya ialah memakan harta anak yatim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Sekiranya penjaga anak yatim tersebut miskin, lalu memakannya dengan cara yang baik, ia tidak salah. Maka harta yang digunakan melebihi keperluan, ia adalah haram. Nilaian cara yang baik ketika menggunakannya tertakluk kepada adat kebiasaan orang-orang beriman yang tidak mempunyai tujuan-tujuan buruk di sebaliknya. Baik, hadis tu cerita macam biasa tentang dosa yang besar, di antaranya adalah makan harta anak yatim. Kesimpulan yang bawah tu pula, itu yang disebutkan tadi, iaitu andai penjaga anak yatim itu kategori yang miskin lalu memakannya dengan cara yang baik, ia tidak salah. Memakannya maksudnya dia mengambillah sebahagian daripada harta tersebut dengan cara yang baik. Syarat dia dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Jangan dengan cara yang zalim ataupun teraniaya. Itu berdosa dan salah. Lalu harta digunakan untuk melebihi keperluan adalah haram para jemaah sekalian. Melebihi keperluan, contoh para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab tu sebaiknya kalau orang-orang yang dia ada buat macam ni, dia ada perniagaan yang lain, itu yang sebaiknya. Tapi kalau tak sempat, kalau orang kata mana sempat nak buatnya, elakkan daripada mendatangkan fitnah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kan, daripada mendatangkan fitnah. Tapi setakat ni saya dah tengok sahabat-sahabat, contoh macam Ustaz Yaakob Yusra, ramai lagi ustaz-ustaz yang lain para jemaah sekalian, walaupun mereka ni ada buka sekolah tahfiz, ada duk jaga anak yatim, tapi bukan itu sahaja yang mereka buat. Mereka ada buat macam-macam. Mereka ada bisnes mereka sendiri, ada travel agency, mereka ada juga buat macam training consultancy para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sebab apa? Tujuan untuk mengelakkan daripada fitnah. Apa jadi kalau mereka tak buat tu, hanya fokus pada tu satu saja? Itu yang jadi masalah hari ni. Orang nampak ustaz jaga anak yatim pakai verifier. Kan contoh para jemaah dirahmati Allah, ustaz duk urus sekolah tahfiz, lepas tu pakai alfad para jemaah sekalian. Itu yang berlaku, nak mengelakkan daripada fitnah para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu saya pun sama ke benda ni, risau, takut para jemaah sekalian ialah fitnah orang. Orang tanya, ustaz, saya memang saya kata kerja hakiki saya bukan mengajar, tapi mengajar ni sebab salah satunya pesan arwah mak. Orang kata kalau boleh jangan berhenti, sebab inilah salah satunya orang kata jariah ataupun pahala. Maknanya bukan itu tujuan utama, tapi orang kata ialah untuk kebaikan dia dan untuk ahli keluarga dan sebagainya. Tapi yang hakiki ada benda lain kita kena buat para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi tak dinafikan, ada setengah yang memang betul-betul full time kelas daripada pagi sampai malam tak berhenti para jemaah sekalian. Mula kuliah subuh, sambung kuliah duha, kejap lagi kuliah zuhur, lepas tu asar, lepas tu kuliah maghrib, kuliah lepas isyak. Jenuh para jemaah sekalian. Saya dulu habis kuat pun 5 sehari je, sekarang malas dah. Dulu 5 sehari boleh lagi para jemaah sekalian. Tapi sekarang ni bukan tak larat, sebab ada kerja lain nak kena buat, komitmen lain. Dulu paling tidak pun adalah subuh duha ni biasa para jemaah sekalian. Tapi kalau Ramadan tu ada kadang biasa musim Ramadan tu banyak sikit para jemaah sekalian. Kadang zuhur, tapi tempat pun ujung-ujung juga. Kadang Bangi, lepas tu pergi lari ke belah Kelang, lepas tu pergi ke belah Gombak. Dan ada sekali tu program tu sebelum asarnya di Dengkil, lepas tu selepas maghrib di sana selepas daripada Raub ada masjid apa tu dekat tengah-tengah dalam pekan Raub dekat situ. Okey, tapi itu dululah para jemaah sekalian. Dia dah fikir tak boleh.
tak boleh jadi fitnah para jemaah sekalian. Kan? Sebab kita ada benda lain yang boleh buat dengan kemampuan kita. Tapi nak sebut ni bukan nak pukul rata kepada jenis mungkin ada ustaz-ustaz yang betul-betul mengajar, mungkin mereka itulah kemahiran mereka para jemaah sekalian. Cuma set saya lah. Dan saya kita ada kemampuan lain, kita cuba usahakan dengan kemampuan lain. Okay, baik, jadi insyaAllah setakat itu untuk pada pagi ini kita berhenti. InsyaAllah bulan hadapan kita akan sambung tajuk yang berikutnya, iaitu berdusta di atas nama Nabi. Ini pun zaman hari ini banyak sangat isu berlaku. Berdusta atas nama Nabi ni contoh apa dia? Nabi tak sebut tapi dia kata Nabi yang sebut. Okay. Terutamanya hadis para jemaah sekalian. Bukan bab hadis palsu, hadis sahih, bukan bab itu. Itu lain, itu kategori kedudukan hadis, itu lain perbincangan. Yang kata menggunakan atas nama berdusta atas nama Nabi ni, sedangkan benda itu bukan hadis, tapi dia sebut ada hadis daripada Nabi menyebutkan sekian. Okay, sedangkan hadis tak ada pun para jemaah dirahmati Allah. Jadi poin dekat situ, pastikan kalau hadis tu betul-betul hadis para jemaah sekalian. Kalau Quran betul-betul ayat Quran. Kalau hukama ataupun kata-kata hikmah, pastikan itu kata-kata hikmah. Jangan kata hikmah dia kata itu hadis Nabi. Jangan ayat tu Quran tapi dia kata itu adalah hadis Nabi, Nabi mengatakan demikian. Itu yang berdusta atas nama Nabi. InsyaAllah sambung pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya, ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur al ikhwana al mujahidin في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان وفي الأرض الإسلام إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.